Jenazah pertama mangsa pesawat terhempas dituntut keluarga. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Penunggang pihiling nahas pesawat Muhammad Hafiz Muhammad Saleh akan dihantar ke kampung halamannya di Sungai Petani Kedah hari ini dan perkara tersebut diumumkan oleh Ketua Polis Selangor Datuk Hussein Omar Khan di Hospital Tengku Ampuan Rahimah Kelang pagi tadi. Kita telah putuskan satu mayat yang bertanda HR 001 kena pasti secara positif adalah Muhammad Hafiz bin Muhammad Saleh. Jenazah ini kita akan serahkan pada pagi ini. Kita pun telah maklum pada waris keluarga iaitu ayah dan ambang arwah ni. Kita akan serahkan jenazah ini kepada tim JAIS. Jadi tim JAIS akan sempurnakan di Masjid Jamid sebelah ni. Van jenazah itu diiringi oleh kenderaan pengiring milik Polis Diraja Malaysia. Allahyarham yang berusia 32 tahun dijangka akan dikebumikan di Masjid Al-Huda, Kampung Jerong, Sungai Petani. Itu jenazah Muhammad Hafiz Muhammad Saleh sudah dituntut ahli keluarganya pada jam 9.30 pagi tadi. InsyaAllah kalau kata tak ni hari ni jugalah. Tengok akan pengurusan mayat dari JAIS kalau secepat mungkin lah. Tapi pihak waris pun kalau boleh nak cepat lah. Sebab kita pun tak mau nak. Kan? Itu saja kot. Proses penasiasat terhadap semua mayat mangsa nahas pesawat terhempas telah selesai malam tadi. Ketua Polis Selangor Datuk Hussein Omar Khan memaklumkan sebanyak 300 sampel cebisan mayat telah dihantar ke Jabatan Kimia bagi tujuan padanan DNA dan 30% berjaya diselesaikan. Beliau berkata seramai 30 pegawai patologi dan forensik terlibat dalam bedah siasat berkenaan. Jabatan Kimia Malaysia juga telah menghasilkan beberapa keputusan DNA dan daripada keputusan DNA itu dan kita ada satu kepengang baru lah di mana satu mayat telah dikenal pasti. Selain daripada DNA kita juga ada buat cap jari. Jadi pakar cap jari daripada bahagian D2 Bukit Aman PDRM telah mengenal pasti 8 cap jari yang ada pengecaman yang positif yang boleh identify 8 mayat tersebut. Dalam pada itu, beliau turut menjangkakan satu lagi jenazah akan dapat dikenalpasti hari ini dan boleh diserahkan kepada waris esok. Beliau berkata selain padanan DNA, urusan pengecaman jenazah juga dibuat menggunakan rekod pergigian dan cap jari. Tapi dalam keadaan mayat-mayat ni, kita perlu buat DNA lah. Kita tak boleh tergesa-gesa lah sebab yang ini melibatkan anggota-anggota badan yang mana kalau boleh kita nak serahkan ataupun satukan semua badan-badan ni kepada pemilik yang sama. Datuk Hussein Omar Khan turut berharap waris mangsa nahas berkenaan dapat menerima seadanya keadaan jenazah yang diserahkan kepada mereka kelak. Beliau berkata terdapat cebisan-cebisan mayat yang telah terbakar dan tidak dapat diproses untuk mencari padanan DNA. Bagaimanapun proses tersebut dijangka diselesaikan secepatnya pada hari Isnin ini. Dalam keadaan mayat sebegitu, pihak JAIS akan sempurnakan sehingga mandikan jenazah dan juga solat di sinilah. Dan kita akan dalam keranda. So apa yang saya boleh nasihat ataupun tim saya boleh nasihat, pihak family terima seadanya dan kebumikan. Biarlah kenangan yang dia ada terakhir itu kenangan yang sempurna masa dilihat kali terakhir lah. Beliau berkata demikian pada sidang media di Hospital Tengku Ampuan Rahimah HTAR. Hajat pulang melepaskan rindu bersama ibu di Arau Perlis tidak kesampaian. Ramlah Syahri memaklumkan adiknya Syarifuddin, 53 tahun, sepatutnya pulang ke kampung pada cuti sekolah akan datang.
2 minggu lagi ikut. 2 minggu nak jadi kes ni. Kata dia sembang 2-3 hari dia balik, tak sempat dia jumpa mak dia. Mak dia duk rindu kat anak dia. Umur ibu tunggal dah 80 lebih dah mak dia. Dia memang baik. Allah sayang dia. Rakan mangsa Ahli Dewan Undangan Negeri Pauh Perlis Megat Hasirat Hassan yang turut menyifatkan pemandu e-hailing itu sebagai seorang sahabat yang banyak membantu beliau sepanjang berkempen pada Pilihan Raya Umum lepas. Sementara itu, rasa tidak senang hati seorang isteri ternyata benar selepas melihat video pesawat itu terhempas. Menurut Suhaila Akasha, Allahyarham Syahrul Amir Omar ada menghubunginya pada malam sebelum kejadian. Suami dia setiap hari mesti hantar mesej. Dia memang setiap hari dia akan call. Jadi dia akan rasa sangatlah. Kalau dia dah turun pergi mana-mana, dia akan hantar mesej. Memang siang dan malam dia akan sentiasa kontak. So bila dia tak ada tu memang terkesan lah kan. Kita rasalah. Allahyarham pegawai kepada Ahli Dewan Undangan Negeri Pelangai Datuk Seri Johari Harun meninggalkan 4 orang anak. Laporan awal siasatan pesawat terhempas akan disediakan dalam masa 30 hari dari tarikh kejadian nahas. Kementerian Pengangkutan dalam kenyataan memaklumkan siasatan teknikal telah dimulakan oleh Pasukan Biro Siasatan Kemalangan Udara BSKU. Siasatan berkenaan berdasarkan Annex 13 Aircraft Accident and Incident Investigation Pertubuhan Penerbangan Awam Antarabangsa. Tujuan utama penyiasatan dilaksanakan untuk menentukan hal keadaan dan punca kemalangan. Pada masa yang sama, penyiasatan tidak bertujuan untuk membuktikan kesalahan atau liability. Justeru MOT turut memohon bantuan orang awam atau mana-mana pihak yang mempunyai sebarang bentuk rakaman video atau gambar yang relevan untuk tampil kepada BSKU bagi membantu kerja-kerja siasatan. MOT juga merayu kepada orang awam untuk tidak menyebarluaskan imej video mangsa yang terkorban. Tindakan itu akan menimbulkan kekeliruan dan spekulasi yang bukan sahaja mengganggu siasatan, malah boleh menyinggung perasaan waris mangsa. Grab Malaysia bersedia memberi bantuan serta sokongan sewajarnya kepada keluarga Syarifuddin Syahri yang maut dalam nahas pesawat terhempas. Menerusi kenyataan, Grab memaklumkan di samping faedah pelindungan insurans, pihaknya juga akan memastikan waris mangsa menerima lebih banyak bantuan lain. Ia termasuk bayaran daripada dana Grab Partner Zakat serta sumbangan Grab Malaysia dan komuniti rakan penghantar. Keluarga Grab mengucapkan takziah kepada keluarga, waris dan rakan-rakan Syarifuddin yang merupakan seorang rakan penghantar berdedikasi. Menurut Grab, Syarifuddin merupakan individu yang rajin dan turut berduka cita atas insiden tersebut. Percayalah bahawa anda bertanggungjawab terhadap diri anda sendiri. Anda bertanggungjawab untuk mengatakan tidak. Jangan biarkan orang lain mempengaruhi anda. Kenal pasti hak anda, keperluan anda dan perasaan anda. Hanya sekali ia boleh meragut. Bekas Speaker Dewan Negeri Johor, Suhaizan Kaayat diumum sebagai calon Pakatan Harapan bagi PRK Parlimen Pulau. Manakala Nazri Abdul Rahman pula bagi calon Dewan Negeri Simpang Jeram. Kedua-dua mereka adalah calon dari Parti Amanah. Perkara berkenaan diumumkan Presiden Parti Amanah, Datuk Seri Muhammad Sabu menerusi satu kenyataan. Suhaizan, 50 tahun, merupakan setiausaha politik kepada Allahyarham Datuk Seri Salahuddin Ayub yang meninggal dunia pada 23 Julai lepas. Allahyarham merupakan penyandang kepada kedua-dua kerusi tersebut. Manakala Nazri, 56 tahun, bekerja sebagai jurutera Majlis Perbandaran Muar selama 30 tahun. SPR menetapkan hari pengundian kedua-dua PRK itu pada 9 September ini.
Baik, program Ijazah Sarjana Muda, program pendidikan latihan teknikal dan vokasional TVET dipertimbangkan untuk dilaksanakan di Politeknik seluruh negara. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata pihaknya mempertimbangkan cadangan itu untuk dimasukkan ke dalam rancangan Malaysia ke-13. Menurutnya, tumpuan akan diberikan dalam aspek skilling, reskilling dan upskilling kerana dapat memperkukuh TVET sekaligus berupaya menjadi pembelajaran sepanjang hayat. Kebolehpasaran graduan TVET lebih baik daripada pelajar-pelajar biasa akademik, yang mana semua kedua-duanya melepasi 90%. Jadi tumpuan kita sekarang ialah nak lihat pemadanan antara yang belajar dengan kerja dan gaji yang lebih baik, dan kita juga alu-alukan apabila kerajaan akan memperkenalkan gaji progresif, maka dengan sendirinya akan sedikit banyak membantu usaha-usaha kita. Justru KPT berharap TVET akan diperluas menerusi pembukaan lebih banyak cawangan, terutama rangkaian Universiti Teknikal Malaysia. Agenda reformasi dalam institusi negara wajar diperkukuhkan dalam memastikan tabik urus negara dapat diutamakan dan tujuannya bagi mencapai kepentingan pelbagai mekanisme, terutama melibatkan penggubalan perundangan serta penyelarasan pentadbiran demi pembangunan negara. Demikian pandangan yang disuarakan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azalina Othman. Tambahnya, pembentukan kerajaan perpaduan kini juga telah meletakkan agenda reformasi institusi negara sebagai keutamaan. Malah usaha itu kekal berterusan seperti yang dijanjikan kerajaan perpaduan kini. Institusi negara juga harus dilihat sebagai contoh dalam menjalankan fungsi seimbang supaya ia dilihat adil bagi semua pihak. Beliau berkata demikian pada program syarahan Parlimen Siri ketiga di bangunan Parlimen. Turut hadir Yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul dan mantan Yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Muhammad Arif Mat Yusof. Sebanyak RM30,000 diperuntukkan Majlis Bandaraya Iskandar Puteri kepada projek Happy EV Riders. Ianya sebagai peluang untuk meneroka lebih banyak potensi dalam penggunaan ekosistem kenderaan elektrik EV. Datuk Bandar MBIP Datuk Muhammad Hafiz Ahmad berkata projek itu melibatkan 4 buah skuter EV diusahakan usahawan tempatan bagi menghantar makanan sekitar Iskandar Puteri. Iskandar Puteri Carbon 3.0 kan, sebanyak 108 penyertaan yang kita terima, tapi sebanyak 25 yang saja yang kita pilih yang bersesuaian dengan konsep yang kita nak laksanakan pada tahun ini. Jadi 26 penyertaan yang kita dah terima daripada pelbagai daripada kita punya komuniti. Sementara itu, Timbalan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Liu Chin Tong berkata inisiatif sedemikian mendorong kepada transisi hijau berpotensi menarik pelaburan dan peluang pekerjaan. Dengan melalui usaha-usaha seperti hari ini, kita boleh wujudkan transisi hijau yang lebih pesat, lebih cepat. Transisi hijau ni bukan saja akan bawa pelaburan, ia juga akan menjana pekerjaan baru. Jabatan Kesihatan Pahang JKNP mengesahkan satu kes jangkitan pertusis atau batuk kokol dikesan di Kampung Bahagia Rompin. Pengarahnya Datuk Dr. Nur Azimi Yunus dalam kenyataan berkata Pejabat Kesihatan Daerah KPD Rompin melaporkan kes berkenaan baru-baru ini yang melibatkan satu keluarga iaitu seorang ibu dan 2 anaknya. Bagaimanapun, kesemua ahli keluarga tersebut berada dalam keadaan terkawal. Beliau berkata semua pesakit telah diberi rawatan dan berada dalam keadaan stabil. Susulan itu, PKD Rompin telah meningkatkan aktiviti pencegahan serta kawalan di persekitaran kawasan tempat tinggal pesakit. Beliau berkata JKNP akan terus memantau kejadian dan meningkatkan aktiviti pencegahan serta kawalan bagi memastikan penularan tidak berlaku.
Pertussis adalah penyakit cegahan vaksin yang disebabkan oleh bakteria Bordetella pertussis dengan kuman disebarkan melalui udara semasa pesakit bersin atau batuk dan menjangkiti mulut, hidung dan tekak. Siaran langsung Hari Kebangsaan 2023. RTM membawakan kepada anda siaran secara langsung bersempena perbarisan dan perarakan sambutan Hari Kebangsaan 2023 pada ketetapan berikut. Malaysia Madani, tekad perpaduan, penuhi harapan. Kerajaan mengalu-alukan usaha syarikat swasta yang melabur dalam mobiliti hijau seperti kenderaan elektrik EV. Menteri Pengangkutan Anthony Loke berharap lebih banyak feri elektrik diperkenal selain kereta dan motosikal untuk meningkatkan penggunaan pengangkutan yang lebih mesra alam dalam negara. Sebab kalau kita menyebut pasal electric vehicle, dia tidak tertakluk kepada hanya kereta. Jadi kalau kita lihat pada hari ini, kereta sudah ada EV, motosikal pun sudah ada EV dan mereka juga menerokai juga feri penumpang. Setakat ini, syarikat Malaysia Yinsan Holdings Berhad melabur dalam pembinaan mobiliti hijau marin iaitu feri penumpang elektrik. Beliau berkata demikian selepas hadir menyaksikan majlis menandatangani MOU antara Yinsan, RRJ dan Forsen. Celcom Digi Berhad meraih keuntungan bersih sebanyak RM343.52 juta bagi suku kedua tahun kewangan berakhir 30 Jun. Jumlah itu lebih tinggi berbanding tempoh sama tahun lepas iaitu sebanyak RM220.04 juta. Menurut kenyataan, syarikat telekomunikasi itu memaklumkan perolehan hasil melonjak kepada 3.12 bilion dipacu oleh peningkatan jualan peranti. Celcom Digi turut mengumumkan dividen interim kedua sebanyak 3.2 sen sesaham berjumlah RM375 juta yang akan dibayar pada 6 September 2023. Pihaknya akan terus aktif dalam pelaksanaan 5G negara dan kekal komited untuk memastikan peralihan kepada model dui rangkaian 5G dengan lebih lancar. 76 minit tanpa henti. 76 minutes non-stop. Transparent and concise. Paparan komprehensif, ringkas dan padat. Saksikan Kanta 744, 7.44 malam. Berita perdana 8 malam. Malaysia Tonight, 8:30 p.m. Kerjasama keselamatan baharu menjadi fokus utama dalam sidang kemuncak 3 hala melibatkan pemimpin tertinggi Amerika Syarikat, Korea Selatan dan juga Jepun. Perkara berkenaan akan diumumkan Presiden Joe Biden termasuk latihan bersama. Sidang kemuncak berlangsung di kawasan pemukiman Presiden iaitu Camp David, Maryland. Menurut Penasihat Keselamatan Amerika Syarikat Joe Biden bersama Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol dan Perdana Menteri Jepun Fumio Kishida bakal mencapai persetujuan dengan rancangan latihan berkala secara tetap setiap tahun dalam semua bidang. Ia melangkaui latihan sekali sahaja sebagai tindak balas kepada Korea Utara. Pada masa yang sama akan mengumumkan komitmen untuk berunding semasa krisis. Walaupun Amerika Syarikat sudah bekerjasama rapat dengan kedua-dua negara berkenaan, namun inisiatif baru itu sebagai usaha mencari kerjasama lebih mendalam dan lebih diinstitusikan. Camp David telah menjadi saksi buat julung kalinya pemimpin 3 negara bertemu untuk sidang kemuncak khas dan bukannya satu pertemuan sampingan di luar persidangan besar lain.
Dan ini pula susulan kebakaran hutan di Hawaii meragut lebih 100 nyawa. Penduduk tempatan meluahkan ketidakpuasan hati mereka dan mendakwa respon kerajaan yang lambat, kegagalan jabatan berkaitan menghantar bomba serta merta selain membunyikan sistem penggera tepat pada masanya. Ramai penduduk mendakwa punca kebakaran di barat Maui termasuk kawasan Lahaina masih tidak jelas. Mereka meluahkan kekecewaan dengan tindak balas yang kurang memberangsangkan sehingga membabitkan ramai terkorban. Ketika kebakaran hutan berlaku, penduduk berkata mereka tidak dipindahkan, malah tiada satu pun daripada 80 siren amaran di pulau berkenaan berbunyi untuk pemindahan. Kebakaran yang bermula pada 8 Ogos di Pulau Maui mengorbankan 11 orang setakat Khamis dengan angka kematian dijangka terus meningkat ketika proses pencarian diteruskan. Golongan pedagang di Pakistan mengadakan protes pada Jumaat susulan kenaikan harga bahan api dan elektrik. Protes yang berlaku itu selepas negara mengumumkan peningkatan harga petrol dan diesel pada Selasa yang disiarkan menerusi kenyataan oleh Kementerian Keuangan. Ia merupakan kenaikan harga kali kedua dalam tempoh sebulan. Melalui demonstrasi mereka menuntut agar kenaikan harga bahan api itu ditarik balik. Menurut Menteri Informasi, kerajaan sementara tidak boleh mengurangkan harga berikutan perjanjian dengan tabung keuangan antarabangsa. Awal bulan ini, Pakistan telah menaikkan harga bahan api bagi memenuhi objektif fiskal yang ditetapkan menerusi perjanjian dengan IMF. Saksikan Majlis Tilawah dan Menghafaz Al-Quran peringkat antarabangsa ke-63 yang akan berlangsung di World Trade Center Kuala Lumpur bermula 19 hingga 24 Ogos 2023 8.45 malam hanya di TV1. Kitab Al-Quran, Kitab Yaqudul Bola sepak Piala AFF bawah 23 tahun. 2 gol penyerang gantian Fergus Cherry membantu skuad kebangsaan bangkit menewaskan juara Sukan C 2023 Indonesia 2-1 pada aksi pembukaan kumpulan B. Pada pertemuan di Stadium Rayong Provincial Thailand itu, skuad Garuda Muda memanfaatkan kesilapan benteng pertahanan pasukan negara untuk mendahului pada minit ke-29 dijaringkan Muhammad Ramadan Sananta. Di babak kedua, Fergus yang dibawa masuk pengendali Ella Warasan tidak menunggu lama untuk membalas kepercayaan dengan menyempurnakan sepakan penalti minit ke-53 sekaligus berjaya menyamakan kedudukan. Penyerang JDT2 itu kemudian melengkapkan kemenangan Harimau Muda dengan meledak gol kedua. Malaysia kini merajui kumpulan B dengan mengumpul 3 mata dalam memburu tempat ke separuh akhir. Pencapaian terbaik Malaysia pada kejohanan ini adalah menduduki tempat keempat pada edisi sulung 2005. Susulan kemenangan skuad Harimau Muda ke atas Indonesia dalam aksi pembukaan kumpulan B Piala AFF bawah 23, Ketua Jurulatih Skuad Negara Ella Warasan memuji semangat pemain yang enggan berputus asa meski ketinggalan 0-1 pada separuh masa pertama. Masih ada kedudukan onside. Peluang untuk Ramadan Sananta. Peluang Ramadan. Jaringan pertama untuk Indonesia. Bagaimanapun beliau menekankan situasi Garuda Muda menghadapi masalah yang sama dihadapi Malaysia di mana kedua-dua pasukan tidak dapat membawa pemain terbaik mereka ke kejohanan ini. SEA Games champion, they also had the same problem, not getting the best players to come for this tournament. So we also had the same problem, and I would say this match was, of course, with Indonesia experience in the SEA Games, and like they actually had control of the game, but we were lucky to get second half some good chances to get the goal. That helped us. All right.
Gus Jenny. Luang Apapun, beliau tetap menghargai persembahan mereka yang berjaya melengkapkan kemenangan sulung kempen berkenaan dengan menjinakkan Indonesia 2-1. Malaysia akan meneruskan saingan Piala AFF bawah 23 tahun dengan berdepan pasukan Timor Leste pada Selasa ini. Saingan Piala Malaysia 2023, Kuala Lumpur City KL City FC mengesahkan slot ke suku akhir selepas menumpaskan Penang FC 1-0 pada pertemuan kedua. Gol tunggal Cica Kipri sudah cukup membuat The City Boys untuk mara ke suku akhir menerusi agregat 5-0. Beraksi di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur Ceras, KL City terpaksa bekerja keras mempertahankan gawang daripada dibolosi selepas terpaksa beraksi dengan 10 pemain. Ia berikutan Giancarlo Gallifuco dilayangkan kad merah kerana mengasari Sony Saad pada minit ke-15. Penjaga gol KL City Azri Ghani cemerlang sepanjang perlawanan menafikan beberapa percubaan berbahaya daripada Penang FC. Gol kemenangan muncul pada minit ke-70 hasil tindakan bijak Kipri menyambar bola pemain pertahanan Penang dan berjaya meletakkan KL City di hadapan. Keputusan itu kekal sehingga whistle penamat. Sementara itu, pengendali KL City Nenad Bakina cukup berpuas hati dengan persembahan anak-anak buahnya. And I'm very happy for the boys because I told them this is the only way how we can handle this and now to believe in our strength, to believe in our quality, and that's why they managed to not just to play the clean sheet, even to win. Menanti KL City di suku akhir nanti pemenang pertembungan antara Seri Pahang FC dan Harini FT. Persekutuan Hoki Ais Antarabangsa IIHF menyatakan komitmen untuk membangunkan semula sukan hoki ais di Malaysia. Perkara itu disuarakan Presiden IIHF Luke Tardif dalam siri lawatannya ke negara ini. Jelas Tardif, IIHF memilih Malaysia sebagai salah satu negara di Asia Tenggara untuk membangunkan 3 gelanggang ais di rantau ini. Gelanggang itu sebagai persediaan untuk sukan hoki ais bagi Tamasya Sukan SEA Kuala Lumpur 2027. Discuss how to build a permanent ice dedicated to sport, not only ice hockey but figure skating and speed skating. And I think I'm satisfied of the answer of the public authority, and I think that only for that was good to be there by the side of the federation because they deserve it. Dalam pada itu, Persekutuan Hoki Ais Malaysia MIHF menyambut baik perkara tersebut. Ia melengkapkan usaha merancangkan semula sukan ini selepas terkesan akibat pandemik. Beberapa kejohanan dan kongres antarabangsa dijangka akan diadakan di Malaysia. Mr. Luke, the President, have already mentioned that he would love to bring more activities, international ice hockey activities to Malaysia. Competitions, international competition, plus even the Congress meeting. So hopefully after this, Malaysia will be the hub of regional Asian ice hockey. Baik, paparan itu mengakhiri berita tengah hari. Dengan itu, Assalamualaikum. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.